Alhamdulillah sampai detik ini Gigi sudah berjalan 27 tahun, projek solo saya sudah berjalan 5 tahun. Energi yang kita dapat tu cukup berbeza, dan kalau Alif tahulah dari dulu lagi Alif buat band. Adakah ini orangnya? Orang mana tu? Nana mengambil tindakan ini kerana mereka mengeluarkan kata-kata yang kurang menyenangkan mengenai Nana. Ini adalah periuk nasi Nana, karier Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana sekali lagi menceriakan hari-hari minggu anda bertemankan saya Awal Asyari dan juga Amboy. Jana ni berkacamata hitam. Hello, kenapa tu? Silau ke? Kita belanja mata sikit-sikit je. Tak, minggu ni bukan je silau bang. Minggu ni merupakan minggu yang paling istimewa, paling tragik. Tragik pun ada juga. Okey. Kita cerita pasal ni Aina Abdul dan juga Danish Sufyan yang merupakan penyanyi lagu warna-warni, yang merupakan lagu rasmi untuk tonton sinema. Dengar cerita si Danish ni rasa macam nervous sebab dia bakal bergandingan dengan Aina Abdul, betul? Yelah, Aina Abdul tu baru-baru je memenangi, orang kata naik juara anugerah juara lagu ke-35. Lepas tu nak diduetkan dengan artis baharu pula. Jadi kita dapatkan juga Aina Abdul dan juga Danish. Kita tengok apa macam mana diorang create chemistry diorang tu untuk menyanyikan lagu warna-warni. Warna-warni ke tidak? Itu kita sama sekian. Danish dan juga Aina Abdul. Acing. Acing. Kolaborasi terbaru Aina Abdul dan juga Danish Sufyan menerusi lagu Warna-Warni yang juga merupakan lagu rasmi tonton sinema mendapat pujian kerana membawa kelainan, kerana sebelum ini mereka berdua terkenal dengan lagu balada sahaja. Apa yang menariknya lagu ini? Jom kita bersama dengan Aina Abdul dan Danish Sufyan. Aina sebenarnya memang I'm a big fan of Danish punya suara. Saya pernah melihat beliau perform di Vocal Mania dulu. Bila disatukan begini, saya rasa happy. Danish ada tone suara yang sangat unik. More people kena appreciate dengan Danish punya suara. Me myself, I'm a huge fan. Bagi Danny sendiri kan, apakah cabarannya apabila anda bergandingan dengan seorang yang sangat disegani, naib juara AJL 35? Apa yang boleh Danny katakan? Mula-mula saya rasa macam takut juga, tapi saya just fikir positif je. Saya nampak ini adalah peluang saya untuk berkolaborasi dengan someone yang saya adore. Masa dapat tu mula-mula nervous juga, takut sikit. Alhamdulillah everything is okay. She's very kind and friendly. Dia buat saya listen dengan dia, and chemistry tu ada lah pelan-pelan. Danish dah ada girlfriend? Alhamdulillah tak ada lagi. Saya saja tanya macam tu, kot lah kalau tadi dah kata ada chemistry dengan Aina, takutlah ada orang yang jealous. Ada juga komen-komen yang kita terima bila ada gandingan Aina ni dengan Danish ni. Aina ni kali ni pilih pucuk muda pula. Saya tak kisah sebab apa yang orang lihat, diorang bebas untuk berkata apa-apa saja. Bagi saya, pucuk muda ke pucuk tua ke, yang penting projek ini saya rasa sangat happy dengan hasilnya. For me, untuk dapat peluang ni bekerja dengan Danish, Aina rasa bertuah. Sebab Aina tak tahu lagi bila Aina akan berduet dengan penyanyi lain pula. Bagi Aina tak kisah tu macam adakah ciri-ciri Danish tu adalah? Kriteria dia ada tak? Mendapati tak Aina? Ayo, kita tak tahulah nak cakap macam mana awak, tapi macam kita tak tahulah, kita semua kita kawan. Janganlah blushing. Blusher, bukan blush. Itu blusher. Saya usir-usir je kan. Aina dan juga Danish, untuk lagu Warna-Warni ni mungkin ada kata-kata yang anda ingin sampaikan kepada minat-minat anda di luar sana. Terima kasih kepada semua yang support lagu Warna-Warni, support me and also support Aina Abdul. Download apps Tonton Sinema untuk you guys boleh tengok movie online. And also I hope you guys enjoy the movie dekat YouTube. Kepada semua mungkin yang belum pernah dengar pasal Tonton Sinema ataupun tak pernah dengar lagi lagu Warna-Warni, boleh check it out, all the information. This is a good chance untuk kita bersama dengan family, watch your favorite movies dekat rumah during this pandemic. And also jangan lupa stream lagu Warna-Warni di semua online streaming platform. Thank you.
Itu dia, dan kita harapkan gandengan Danis dan juga Aina tadi akan serasi dan disukai oleh ramai pendengar-pendengar dekat luar sana. Jana, bercakap pasal pendengar kan, sekarang ni memang musim berwajah baru lah Jana, abang rasa. Maknanya abang, bila berwajah baru tu ada pembaharuan yang nak dibuat. Mungkin pembaharuan yang ke arah yang lebih positif untuk yang paling penting dia mesti dengan satu motif je, iaitu membuatkan penonton di rumah rasa, dan penonton dan juga pendengar radio, penonton TV akan rasa lebih, orang kata gitu. Ni nampaknya bukan Jana seorang je yang kena pakai kacamata hitam, ramai lagi orang kena pakai kacamata hitam Jana. Sebab ni Fly FM, Hot FM dan juga Cool FM berwajah baru, nantikan kemunculan mereka pada 2 hari bulan Ogos ini. Tak sabar kita nak tahu apa dia kemunculan yang terbaru tu. Jom kita tengok Playback Radio Rebranding. Sesuatu yang lebih hangat bakal berlaku. Nantikan. Lebih fokus, lebih berkredibiliti, akan datang. Fly FM serba baru akan datang. Kalau Allah izinkan ada jodoh, dipercepatkan lagi, saya seronok. Memang saya nak kahwin. Bagaimana membuat sebuah karya the best of the bestnya dari kita. But we're excited sebab lagu ni is a long project tahun 2019 lagi akhirnya keluar. Kembali lagi bersama kami di Melody. Setialah bersama kami kerana tidak banyak lagi masa untuk kita bersama. Tapi tak apa. Okay. I Can See Your Voice Malaysia musim keempat diteruskan lagi minggu ini. Nantikan panel penyiasat tetap Jihan Musa dan Fat Boceh, serta panel penyiasat jemputan minggu ini Nabila Huda, Naim Daniel dan Caprice. Serta artis jemputan Alif and The Locos mencari siapa penyanyi sebenar atau penyamar bersuara sumbang pada 25 Julai hari Ahad jam 9 malam hanya di TV3. Okey, Jana, sekarang ni nak bagi tahu yang Alif Satar dan juga The Locos dah keluarkan lagu baru iaitu Anugerah Terindah. Baru saja dilancarkan untuk peminat-peminat Alif. Tapi kan orang kata sekarang ni jarang pula nak dengar Alif nyanyi solo ni, asyik ada backup dan sebagainya. Alif tak nyanyi solo lagi ke ataupun masih lagi nyanyi? Dan juga baru-baru ini kita sempat dapatkan Alif untuk beliau bagi komen sikitlah pasal isu yang melibatkan Ustaz David Liu, Caprice yang tengah kecoh sekarang ni. Jana, kita minta Alif tolong bagi komen sikit. Itu cerita pasal Alif Satar yang sekarang ni orang tengah question. Dia solo ke, dia dalam kumpulan ke? Sekarang ni, itu cerita pasal artis industri hiburan tanah air kita. Sekarang kita nak pergi ke tanah air seberang ni. Istimewa dibawakan daripada Indonesia. Arman Maulana daripada kumpulan Gigi. Yang sekarang ni tidak lagi bersama dengan ahli kumpulannya kerana orang kata ada sedikit masalah. Biasalah bila berkumpulan ni adalah masalahnya. Kita harapkan masalah tu dapat diselesaikan. Jadi jom kita bersama dengan Alif Satar dan juga Arman. Setelah muncul dengan lagu raya pada bulan April yang lalu, kini penyanyi, pelakon dan pengacara Alif Satar bersama kumpulannya The Locos kembali dengan single terbaru yang berjudul Anugerah Terindah. Wah, tahniah. Tetapi dalam keterujaan mempromosikan single terbaru mereka, timbul pula persoalan sama ada Alif ingin bergerak solo atau kekal berkumpulan. Jom kita dengar penjelasan daripada Alif Satar sendiri. Assalamualaikum, Alif Satar and The Locos. Waalaikumsalam.
Sebelum ni kita tahu Alif Tata and the Locos melancarkan lagu raya dan kini kembali dengan single terbaru yang berjudul Anugerah Terindah. Dari segi promosi lagu ini pun kita tengok luar biasa, sesuatu yang epic. Mungkin apa yang Alif Tata and the Locos boleh katakan? Alhamdulillah, kita orang as a band, as a group rasa sangat bersyukur, sangat excited, teruja untuk lagu ni keluar. Pas raya hari tu kita orang buat lagu raya just for fun. But this is the next single yang menjadi taruhan Alif Tata and the Locos. And now dengan lagu ciptaan kami sendiri dengan kerjasama lirisis Romeo dan juga Shah Syamsiri, dari segi promotion dia pun best. Orang dah bapak-bapak dah semua, tapi semua nak kena promote dekat TikTok. But we're excited sebab lagu ni is a long project. Tahun 2019 lagi akhirnya keluar. Music video yang keluar ni pun satu lagi music video yang rasa sangat berkualiti. Kita orang cuba nak create satu sound yang mana apabila orang dengar bunyi tu, dia tahu itu adalah Alif Tata and the Locos. And the best part about doing this online punya promotion ni, dia buat 2-3 platform dalam masa satu hari. So we're all very excited. Cakap mengenai platform social media, Alif Tata sebelum ini merupakan seorang solois dan kini dah bergerak sebagai berkumpulan. Ada juga yang saya terbaca di komen-komen, tak takut ke Alif Tata memilih jalan untuk berkumpulan? Tengok banyak juga penyanyi-penyanyi di luar sana yang asalnya kumpulan dan kini dah menjadi solo. Tapi terbalik pula dengan Alif Tata, komen Alif sendiri. Itu yang bestnya tu. Ali rasa kami punya relationship solid as ever. Kami berkawan terlebih dahulu lagi lama daripada awal permulaan kerjaya masing-masing. Sama macam Justin Timberlake as a solo artist, and then selepas dah berapa lama lepas tu dia come out as a band. Macam Bruno Mars pun selama berapa tahun dia as a solo artist, kemudian dia perform bersama dengan band dia The Hooligans. That is the direction yang Alif nak ambil. Alif rasa it shows positivity, it shows growth, menunjukkan kematangan. Terus terang Ali cakap, perasaan bila kita menyanyi dengan -1 dan perasaan kita menyanyi dengan band, energy yang kita dapat tu cukup berbeza. Dan kalau Alif tahulah dari dulu lagi Alif buat band, Alif rasa bersyukur that I get to do this bersama dengan my brothers The Locos. Alif Tata, tidak tanya juga ni mood serius sikit. Baru-baru ni tular di laman sosial media mengenai isu pertelingkahan salah faham antara pendakwa bebas Ustaz Zabiliu dan juga Caprice. Ada satu live Caprice dia menyatakan bahawa dia mendapatkan nasihat daripada Alif Tata. Apa komen Alif? Apa yang berlaku tu is really up to them. Alif tak ada kena-mengena dalam cerita yang dimaksudkan tu. I don't want to comment anything. I rasa pun benda tu pun dah selesai. That's it. Alif pun tak ada benda nak cerita lebih. I would just want to leave it at that. 11 Januari bertemu menjalani kisah cinta ini. Lama kita tak dengar cerita tentang kumpulan popular dari Indonesia, Gigi. Melody berkesempatan menemu bual secara virtual bersama vokalis Gigi Arman Maulana yang popular menerusi lagu Nakal Andai 11 Januari dan bertanyakan juga perkembangan terbaru mereka. Okey Arman, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak tanya juga apa khabar dari seberang? Bagaimana keadaan industri hiburan di sana? Pastinya kita tahu kan, musim-musim pandemik ni banyak yang tertunda, tertangguh. Sama dengan seluruh negara di dunia ya. Semuanya banyak yang tertangguh, begitupun juga di Indonesia. Tapi manusia kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beradaptasi ya. Bisa virtual, terus juga sekarang kan sudah ada YouTube channel, media sosial yang lain ya. Kita memang harus kreatif ya. Bagaimana caranya di dalam pandemi ini tidak boleh stuck. Alhamdulillah masih berjalan sih. Alhamdulillah. Jadi ramai mengenali Arman seorang vokalis Gigi dan ramai juga peminat tahu yang Arman kini dah bergerak secara kiranya projek solo lebih kurang dalam 5 tahun ini. Jadi mungkin Arman boleh kongsikan apabila ada projek solo dengan Gigi bagaimana? Masih lagi ke? Tak ke? Masih. Gigi dan solo project saya berjalan seiringan. Karena memang dilihat dari segi musiknya juga kan memang berbeza ya antara Gigi dan solo project saya. Jadi alhamdulillah sampai detik ini Gigi sudah berjalan 27 tahun, project solo saya sudah berjalan 5 tahun. Alhamdulillah tidak pernah ada sebuah kesusahan. Insya Allah akan berjalan terus. Amin. Jadi bukan setakat Arman sajanya ada projek solo, band-band yang lain pun ada juga kan? Jadi bagaimana dengan sokongan band-band tu sendiri? Bila Arman dah buat solo, ada tak mereka-mereka rasa macam Arman pasti dah bergerak seorang lepas ni kerja-kerja bersama Gigi mungkin ada yang kurang tawaran ke? Jadi apa yang Arman boleh kongsikan?
Tidak tuh, semuanya teman-teman yang ada di kumpulan gigi semua support saya. Begitupun saya support mereka karena mereka juga mempunyai project solo dulu ya. Pada saat saya merilis project solo saya, mereka betul-betul sokong saya gitu ya. Kalau masalah job ya atau pekerjaan gitu, tidak pernah clash antara satu sama yang lain. Pada saat seseorang menginginkan Arman Maulana solo, dan seseorang menginginkan Arman di dalam kumpulan gigi, memang acaranya atau show-nya itu memang dengan sebuah konsep yang berbeza, jadi aman. Kalau kita lihat di Malaysia kan, lagu-lagu gigi itu malar segar, maksudnya masih lagi hit sehingga sekarang. Antara macam Andai, Nakal, 11 Januari, banyak lagi lah. Jadi apa yang Arman boleh katakan walaupun sudah 27 tahun kalian tapi masih lagi malas segar sehingga sekarang? Saya bisa mengucapkan alhamdulillah karena saya dan kumpulan gigi pada saat menciptakan karya ini tidak pernah berpikir bahwa lagu ini harus apa tadi bahasanya Malaysia segar apa? Malas segar. Segar. Sampai sekarang gitu ya, tidak pernah berpikir bahwa wah ini lagu harus malas segar sampai tahun sekian. Yang kita kerjakan adalah bagaimana membuat sebuah karya the best of the bestnya dari kita. Terima kasih kepada penyokong karya-karya kumpulan gigi, penyokong karya-karya saya yang Arana Project. Mudah-mudahan insya Allah setelah pandemi ini selesai, kita juga bisa datang lagi ke Malaysia, showcase lagi di sana. Kita sangat rindu sekali showcase di Malaysia. Insya Allah. Jadi sekali lagi saya terima kasih sekali. Pada individu tersebut, insya Allah jika kita jaga aib orang, Allah akan jaga aib kita. Bukan nak sogok. Benda yang belum pasti jangan dikongsi ya. Imej anda telah dicalakan dengan kenyataan fitnah secara live. Ya, masih lagi menyaksikan kami dalam Melody secara virtual. Okey, Jana, ni abang nak bagi tahu berita baik untuk peminat Kai Bahar. Jana minat Kai Bahar tak? Minat sangat dengan Kai Bahar. Kai Bahar tu lemah lembut, sopan. Kira lelaki-lelaki pilihan lah. Okey, sabar-sabar. Ni berita baik untuk peminat Kai Bahar. Lagu terbaru beliau iaitu Sengsara kini sudah boleh didengarkan di YouTube dan juga pelbagai platform streaming muzik yang terpilih. Untuk makluman anda, lagu Sengsara ini merupakan lagu tema bagi sebuah filem seram yang baru yang akan datang tak lama lagi. Jadi kepada anda semua, anda kena tonton secara eksklusif di Tonton Sinema. Okeylah, baiklah. Jangan lupa kita dengarkan nanti lagu Sengsara ini sekarang. Tapi ada juga orang yang gembira sebab katanya dia nak kahwin sekali lagi. Siapa tu? Fizo Omar dengan cerita nak kahwin lagi. Oh, Fizo Omar. Ya Allah. Dia baru je celebrate birthday dia. Lepas tu dia letak kat caption, jangan tanya bila nak kahwin sebab dia akan kahwin hujung tahun ni kan. Wow, kat caption dia taruh Okeylah, kita tak payah speculate. Kita dapatkan tuan punya badan. Kai Bahar, Fizo Omar. Jom. Acing, sengsara ke happy tu? Dalam sengsara kamu kekal kau di situ, sentuhanmu sangat berbisa, jauh dari aku. Dalam sengsara aku selamat darimu, tusuk jiwa tinggalkan sisa, hilang selamanya. Tiap langkahku tersirat kasih rindu. Siapa yang tidak kenal dengan penyanyi yang pernah popular dengan lagu Bayang iaitu Kai Bahar. Terbaru penyanyi ini telah muncul dengan single terbaru yang bertajuk Sengsara. Dalam sengsara kamu. Assalamualaikum Kai, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Saya baru sahaja melihat Kai mempromosikan lagu terbaru yang bertajuk Sengsara berkolaborasi bersama dengan Tonton Sinema. Kongsikan sedikit tentang lagu tersebut. Untuk lagu Sengsara ni ciptaan daripada Omar K, daripada John dan juga Firdaus Rahman. Lagu Sengsara ni adalah satu kelainan yang barulah untuk single-single Kai dibandingkan dengan sebelum ni. Sebab lagu ni lagu seram tau. Kai kena
bawakan lagu ni dengan feel yang seram. Ini dah tanggungjawab yang besar untuk Kai siapkan lagu ni. Sekarang ni pun orang kata dah nak sampai penghujung Julai dah pun, dan nak start pun bulan Ogos. Industri seni, terutama sekali muzik lah, daripada tahun 2020 sampailah 2021 ni orang kata perjalanannya kurang lancar. Sekiranya lah tahun 2022 ada sinar untuk industri muzik kan, apa agaknya perancangan Kai? Kalau nak ikutkan, tahun ni memang banyak projek yang Kai harus laksanakan dari segi lagu-lagu OST, lagu-lagu yang sebelum ni memang dah di-plan untuk rekod tahun ni, tapi disebabkan PKP, lockdown sebagainya, banyak benda yang tertangguh. Lagu Sesara ni pun memang last minute. Lain-lain projek tu mungkin insyaAllah after this, bila dah habis PKP semua pandemik kan, mungkin kita orang akan continue apa yang tertangguh sebelum ni lah. Ada lebih kurang 5 lagu macam tu lah. Saya teruslah tanya kepada Kai Bahar kan, yang mana ada satu individu telah menghantar DM kepada wartawan-wartawan Melodi. DM-nya itu berbaur seolah-olah ingin membuka aib ataupun sengaja ingin menjatuhkan Kai Bahar yang selama ini tidak pernah pun terpalit dengan kontroversi. Adakah Kai tahu kewujudan individu ataupun pihak ini? So far sekarang ni, setakat ni Kai tak pernah dengar lagi kewujudan sesiapa. Dia apa? Orang bukan dalam nasty ke apa? Bukan. Oh, haters tu adalah. Kalau setakat individu yang betul-betul serius yang nak jatuhkan saya pun benda semua tu, saya belum sedar lagi lah kewujudan beliau. Jadi Kai ada tak apa-apa yang Kai ingin sampaikan kepada mungkin individu ini, yang mana saya pasti kalau melihat kepada profilnya, melihat kepada namanya, beliau adalah berbangsa Melayu dan juga Islam. Kepada individu tersebut, insyaAllah jika kita jaga aib orang, Allah akan jaga aib kita. Kalau ada benda yang tak kena semua, kita boleh settle secara face to face lah. Memanglah sekarang ni orang kata kuasa kita di alam maya ni memang sangat kuat. Kalau betul ada masalah, kita settle tepi tu lah. Bagi menghormati permintaan Kai, Melodi tidak dapat memaparkan mesej yang dihantar pihak terbabit kepada pihak kami. Apapun Melodi mendoakan yang terbaik buat Kai Bahar. Baiklah, nama Fizo Omar, nama yang tak perlu diperkenalkan lagi. Ramai kenal tu. Okey, alhamdulillah. Dan terbaru, Fizo dilihat aktif bertugas di pusat pemberian vaksin. Wah. Bagus. Tetapi ada sebab kenapa Melodi mencari Fizo. Apa boleh lebat lagi motif-motif PKP ni, apa yang kita boleh bantu, kita bantulah. Tolong orang sambil-sambil belajar awareness tentang vaksin ni. Ramai orang takut vaksin, so tanggungjawab kita memberi awareness kepada semua orang lah, insyaAllah. Okey Fizo, kita straight to the point lah. Dengar cerita awak nak menamatkan zaman dudes tu. Adakah benar dakwaan itu? Katanya macam Fizo dah tak sabar-sabar untuk melangsungkan perkahwinan ni. Aduh, soalan pun tidak sabar-sabar. Ya. Macam inilah, orang yang bujang sibuk fikir pasal nak kahwin. Sama juga orang duda, walaupun dah orang kata kereta recon pun still ada cita-cita nak kahwin. Mungkin menunggu waktu yang sesuai. Klise tak jawapan aku kan. Perancangan tu dah ada lah sesiapa pun. Cuma belum sampai waktunya lagi lah. Bila kata perancangan tu dah ada, belum sampai waktu, pastinya dia punya macam orang cakap calon tu dah ada, betul? Itu yang kau nak tahu sebenarnya kan? Ya, betul. Sebenarnya macam inilah. Berkawan tu adalah berkawan, kenal, tapi nak kata serius dalam masa terdekat nak kahwin tu tak adalah. Cuma benda ni tercetus apabila saya buat joke dekat Instagram saya itu nak kahwin hujung tahun. Tahun bila tu tak tahu lagi kan. Doa-doakan saya, kalau Allah izinkan ada jodoh, dipercepatkan lagi, saya seronok. Memang saya nak kahwin. Tapi kan Fizo, kita nak tahulah, adakah benar apa yang kita orang dapat ni? Kita orang kadang-kadang dapat gambar lah calon awak tu. Memang tak ada gambar, tak ada apa. Adakah ini orangnya? Orang mana tu? Tak ada punya. Tak ada. Ada seseorang hantar kepada kami, katanya Fizo nak kahwin. Jadi dia hantar gambar ni, gambar teaser baju pengantin wak. Tapi dekat situ awak ada macam komen gambar dia letak love. Love tu adalah emoticon yang biasa di-share lah, di komen kan. Rasa tu tidak tepat tu. Teruskan usaha. Kenapa nak sorok sangat? Kok lah tiba-tiba betul ini adalah orangnya. Kenapa nak sorok? Bukan nak sorok. Benda yang belum pasti jangan dikongsi. Kita tak kongsi lah, tu yang kita tanya tuan punya badan tu. Tuan punya badan pun letak love kat situ. Belum tepat. Nanti kalau ada saya akan kongsikan. Saya harap orang tu lah sebenarnya, sebab dia macam cantik now. Yang kalau kita tengok kan gambar dia, macam sesuai lah dengan awak. Macam bagai pinang dibelah dua, sama cantik sama padan. Begitu. Amin.
Kalau dapat yang cantik, Stadium Bukit Jalil aku tadahkan. Dan baik sekali lah. Bila Fizo kata Fizo nak kahwin tu, ada juga komen-komen di bawah tu kata dengan Mawar kembali ke? Tapi apa yang kami dapat orangnya lain. Jadi macam apa komen Fizo pula bila ada netizen yang masih lagi mengharapkan awak dengan Mawar? Itu susah nak cakap lah sebab mungkin branding Fizo dan Mawar terlalu kuat. Kita orang sebelum ni pun satu pasangan yang mungkin jadi idola kepada ramai orang. Saya dengan Mawar sekarang ni macam kawan baik. Dia pun dah ada boyfriend, I pun dah ada kenalan I. So kita share, tak ada masalah. Okey je. Kira Mawar approve lah girlfriend awak sekarang ni. Dah tunjuk lah, dah bawa jumpa. Lah tetap nak tahu. Tetap dia nak korek juga. Belum ada lagi. Saya pun belum jumpa dia lagi. Yang dikatakan girlfriend tu. PKP ni tak boleh jumpa. Nanti kata langgar SOP. Doa yang baik-baik. InsyaAllah hujung tahun. Tahun tu kalau boleh percepatkan tahun tu. Nana mengambil tindakan ini kerana mereka mengeluarkan kata-kata yang kurang menyenangkan mengenai Nana. Ini adalah periuk nasi Nana, karier Nana. Ya, terima kasih bersama kami dalam Melody, dan di sebelah saya ialah artis popular yang dengan ceritanya nak buat pengumuman khas sidang media. Silakan artis popular. Saya nak buat sidang media tentang awak. Suka-suka hati je awak live dekat Instagram awak dengan kawan-kawan awak. Awak mengaibkan saya. Relax lah, kita kan kawan. Apa yang cerita tu sebenarnya cerita kita dulu apa. Okeylah tu. Awak ingat yang dalam live tu kawan-kawan awak je ke yang tengok? Dekat live awak tu jiran saya, makcik-pakcik saya, orang yang tak kenal saya tengok live awak, semua rasa apa yang awak cakap tu betul. Awak dah mengaibkan saya, menjatuhkan maruah saya. Jadi sekarang ni awak nak sama saya seorang. Mana Acik awak? Awak punya line ni memang teruk lah. Saya nak bagi tahu ni. Saya akan ambilkan tindakan mahkamah dekat awak bersama dengan 4 lagi individu, dan salah seorang tu, dua orang daripada tu adalah selebriti. 5 orang ni, 2 selebriti ni saya akan kenakan tindakan. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Itulah yang boleh diungkapkan dengan situasi yang berlaku antara penyanyi dan pelakon popular Siti Nordiana bersama dengan 2 rakan selebriti dan 3 individu lain yang dikatakan telah meluahkan konflik mereka bersama dengan Siti Nordiana secara terbuka dalam satu sesi live di Instagram. Tidak berdiam diri, Siti Nordiana telah mengambil tindakan mahkamah terhadap 5 individu ini. Assalamualaikum Nana dan juga Encik Abang Azlan. Ya, saya. Okey. Pada hari ini berlangsung satu sidang media yang boleh dikatakan secara mengejut oleh Nana juga kan, berkaitan dengan isu baru-baru ini terdapat beberapa selebriti iaitu penyanyi dan juga isterinya iaitu dan juga beberapa lagi individu didakwa telah mengaibkan Siti Nordiana secara terbuka di Instagram live mereka. Kongsikan sedikit tujuan sidang media yang dilakukan pada hari ini. Tujuan sidang media dilakukan pada hari ini untuk memberitahu kepada semua apa perbincangan Nana bersama dengan pihak peguam Nana. Keputusan kami Nana serahkan kepada Nana punya peguam lah. Pada pagi tadi saya mengiringi Nana untuk membuat satu laporan polis yang berbentuk penafian untuk menafikan segala kenyataan dan tumahan di dalam live IG yang telah pun dinyatakan oleh kelima-lima individu tersebut. Selepas laporan polis dibuat, saya dengan Nana dan tim Nana akan keluarkan satu notis tuntutan untuk menuntut permohonan maaf kepada kelima-lima individu tersebut. Selain daripada permohonan maaf, akan ada terma-terma yang kami akan selipkan untuk menjaga dan membaik pulih imej dan reputasi Nana. Tempoh yang kami akan bagikan sama ada 24 jam ataupun 48 jam. Semakin lama kita delay, dia akan mencalahkan imej Nana sendiri. Sekiranya Nana mengambil pendekatan diam diri, kadang-kadang masyarakat netizen akan menyatakan benda ini benar ataupun tidak, kita pun tak tahu. Apa yang membuatkan Nana sendiri mengambil tindakan ini? Sebab umum tahu hubungan Nana dan juga pihak terbabit sebagai rakan baik. Itu yang dilihat oleh umum kan. Nana mengambil tindakan ini kerana mereka mengeluarkan kata-kata yang kurang menyenangkan mengenai Nana. Ini adalah periuk nasi Nana, karier Nana. Imej Nana, reputasi Nana agak tersalah juga. Bila kalau peminat kita, diorang faham. Diorang tidaklah akan mempercayai betul-betul bulat-bulat. Tapi kalau orang lain yang tengok, imej Nana akan tercalar lah. Karier Nana ni, Nana kena jaga betul-betul. Kalau ada perkara-perkara yang begitu, Nana kena ambil tindakan. That's why Nana terus berhubung dengan pihak peguam Nana untuk
tindakan selanjutnya. Bagi pendapat Nana sendiri, apa yang you rasakan motif mereka ini berbuat demikian? Maksudnya saya ada membaca yang mengatakan bahawa pihak terbabit meluahkan ataupun berkongsikan konflik mereka bersama dengan Nana oleh kerana terdapat direct message yang mereka terima daripada peminat Nana sendiri yang mungkin ingin mengetahuilah hubungan mereka dan juga Nana. Nana pun tak pasti apa motif mereka. Ura-ura pasal perkara ni, Nana memang dah ada terdengar juga apa yang mereka cakapkan pasal Nana tu. Nana ada juga terdengar, tapi Nana tidaklah ambil bukti. Nana tak kisahlah orang cakap apa pasal Nana pun tak apa. Mungkin dia orang bercakap di kalangan mereka saja. Sebagai seorang artis, kita tahu lumrah kehidupan seorang artis ni itu normal. Tapi bila dah start buat live secara public, itu adalah satu yang sangat mengecewakan Nana lah. Kalau ada perkara yang nak berbincang dengan Nana, kita boleh gunakan secara profesional. Kalau ada yang tidak puas hati ke apa ke, boleh call Nana, boleh video call Nana. Berapa lama agaknya konflik antara Nana dan juga pihak terbabit telah berlaku, ataupun adakah selama ini ada hubungan Nana dan juga mereka baik-baik sahaja, tiba-tiba muncul benda ni ke macam mana? Nana notice lah ada yang dia ter-unfollow Nana dekat IG apa semua kan. Nana notice benda tu. Nana notice pun sebab ada orang yang bagi tahu. Nana tak kisahlah, mungkin tak sengaja, mungkin anak dia tertekan ke. Nana tidaklah menghubungi mereka sebab kita orang masing-masing busy dengan kerjaya masing-masing, sehinggalah kejadian live tu. Unfollow tu bila Nana? Dalam tahun ni ke? Dekat setahun lebih rasanya. Sekiranya individu terbabit membuat permohonan maaf, apa agaknya tindakan selanjutnya? Ataupun sekiranya tidak berlakunya permohonan maaf, apa agaknya tindakan seterusnya pula? Dia ada dua situasi. Andai kata tempoh yang diberikan, contoh 24 jam ataupun 48 jam telah expired, kiranya ada maklum balas yang positif daripada 5 individu tersebut, kemungkinan benda ni akan selesai di ruang mahkamah lah. Sekiranya tempoh 48 jam tiada sebarang maklum balas daripada mereka, kami akan bertindak mengikut arahan anak guam lah, Nana, sama ada untuk memfailkan saman dan tuntutan ke mahkamah sivil lah. Selain daripada tuntutan permohonan maaf, mungkin akan ada tuntutan lain yang berbangkit di situ. Contoh yang mungkin menyebabkan ganti rugi. Untuk amal tersebut kita tak boleh nyatakan lagi sebab kita kena sit down dan tengok apa yang damage yang telah dilakukan terhadap Nana. Perkara itu dilakukan secara terbuka kan di Instagram Live. Jadi adakah tuntutan ini adalah melibatkan permohonan maaf secara terbuka juga ke ataupun bagaimana? Bagi berlaku daripada kedua-dua pihak, maksudnya pihak Nana dan pihak 5 individu, kita akan buat sewajarnya lah. Sekiranya image Nana telah dicalakan dengan kenyataan fitnah secara live, benda ini telah viral, kami kemungkinan akan minta individu tersebut untuk membuatkan permohonan maaf secara live ataupun secara bertulis dan posting di mana-mana di surat khabar, FB, IG. Tapi itu bergantung pada discussion saya dengan pihak Nana nanti. Kepada semua, Nana harap jangan mempercayai sebelah pihak saja. Dengar juga explanation daripada Nana. Jangan percayalah 100% apa yang kita dengar. Siasat dululah. Nana secara peribadi ada apa-apa nak cakap tak? Sebab mereka pernah menjadi rakan baik Nana kan? Nana pun sebenarnya sedih juga dengan keadaan gini kan. Sebagai manusia, kita tak lari daripada kesilapan. Nana juga tidak boleh judge mereka atas perlakuan mereka pada Nana. Nana juga tidak sempurna. Sama-sama kita tidak sempurna. Jadi Nana harap kita sama-sama muhasabah diri kita. Sama-samalah untuk berubah ke arah yang lebih baik. Okeylah, saya tak nak cerita pasal awak lagi. Saya nak cerita pasal kawan saya yang seorang tu lagi hebat daripada awak. Tahu tak? Dia merupakan seorang pelakon. Dia merupakan seorang pengacara dan dia juga merupakan anak rockstar. Kau ada bangun pagi bapak dia ini search. Oh, yang ni yang dia keluarkan statement tu yang dia kata walaupun aku ni tapi ayah aku, bapa aku search. Kau ada? Aku tak ada. Kau ada tak? Tak ada. Tapi ini adalah orang-orang yang hebat, bukan calang-calang orang yang orang dah kenal lah anak ini search sambil dah udah lah. Awak tak kenal ke ini search? Oh, kenal. Saksikan. Itu dia penonton-penonton semua seperti yang dah dikecohkan minggu lepas. Dan sekarang ni kita nak memperkenalkanlah pengacara baru untuk Melodi minggu depan.
Betul, tapi tak ada yang lebih layak untuk menggantikan kita selain daripada tuan tanah ni lah. Tuan tanah yang baru ni. Cepat. Nabila Huda. Congratulations. Hai, awal Jana. Aduh, Nabila. Aduh. Pertama sekali kita nak ucapkan tahniah lah kerana Nabila sekarang ni masuk dalam keluarga Melody. Kata bakal mengacarakan program nombor 1, program hiburan nombor 1 kat Malaysia ni. Jadi nak tanya sikit lah, boleh tak? Boleh Cik Awal, boleh. Anything for you Cik Awal. Okey, masa Cik Abil dapat offer untuk mengacarakan Melody tu, ceritalah sikit apa yang menyebabkan Cik Abil tergerak. Dulu kata nak berlakon aja, sekarang ni pengacara pun dia. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak. Amin. Abi rasa macam Abi dah bersedia untuk keluar daripada my comfort zone. Kan? Masa I dapat tahu tu kan Cik Awal, Jana, I masih lagi dreaming sampai sekarang. I macam, selamanya aku yang masuk Melody, tiba-tiba aku pula yang mengacara. Macam mana tu? Tapi kan, to be honest, apa yang Abi boleh cakap, Cik Awal dengan Jana menjalankan tugas korang dengan sangat-sangat baik Melody, because Abi tengok setiap minggu, Abi tengok my husband, Cik Bert memang peminat setia korang berdua untuk tengok Melody. So I rasa korang adalah orang yang paling yang boleh dijadikan idola untuk Abi teruskan perjalanan Abi dengan Melody. Alamak, lepas ni Cik Bert akan tengok isteri dia lah setiap Ahad macam tu. Terganggulah masa bersama itu. Alah, sekejap saja, 1 jam saja. Ya, hanya 1 jam saja. Kita pun orang kata dah kita memang tak dinafikan kredibiliti Nabila Huda sebagai seorang pengacara dan juga pelakon yang terbaik untuk menggantikan Melody. Tapi Cik Abil, siapa pasangan Cik Abil? Cik Abil tak ada siapa-siapa pasangan. Cik Abil seorang je untuk mengacarakan Melody. Sebab itulah I nak tahu. Abang Awal, abang. Abang. Yeah. Abang dengan Jana boleh tak share tips? Jana. Share sikit tips kat Abil supaya Abil boleh dapat teruskan perjalanan Abil dengan Melody ikut apa tips daripada korang berdua. Tips Kalau nak cakap pasal tips, semestinya saya punya mentor lah Awal Asyari yang banyak menasihatkan kita, mengajar kita sepanjang kita bersama. Thank you Abang Awal. Sebenarnya kita nak gunakan ruang yang sedikit ni untuk mengucapkan terima kasih kepada Abang, terima kasih kepada penonton-penonton Melody, terima kasih juga kepada Abil kerana orang kata menyambut kita orang punya lepasan ini, sebab nak melepaskan Melody ni ibarat satu, orang kata dah satu sebuah keluarga, sebuah rumah yang kita dah pun lama bersama. Saya di Melody dah pun 4 tahun bersama. Abang Awal di Melody pun dah berapa tahun Abang? 8 tahun. 8 tahun bersama Melody. Sebenarnya dalam sedar tak sedar kita dah pun terlalu lama dengan Melody dan rasa sedih tu tidak dinafikan sangatlah. Terkesan di hati. Tapi kita tahu kita akan melepaskan Melody dengan orang yang sangat-sangat berbakat dan akan memberikan akan menghiburkan penonton di Melody. Jadi tak ada kerisauan lah di hati kita ya Abang ya. Ya betul. Bagi abang pula lepas ni hari Minggu tu kalau tidak selama 8 tahun abang memang blok untuk kerja. Jadi buat pertama kalinya hari Minggu ni kita boleh bersenang-senang lah sambil menyaksikan Nabila Huda mengacarakan Melody. Dan kepada Cik Abil, terima kasih banyak-banyak dan teruskan perjuangan Melody ini, teruskan legasi ini supaya Melody sentiasa kukuh sebagai program hiburan nombor 1 di Malaysia. Congratulations. Thank you Cik Awal, thank you Jana, thank you so much. You guys are the best, seriously. And kita semua akan merindui Cik Awal dengan Cik Jana, okay? Harap-harap saya dapat meneruskan Melody. Alah, tiba-tiba emosi lah. Okay. Jana, thank you so much Jana kerana orang kata sentiasa layan perangai abang. Terima kasih banyak-banyak kerana orang kata layan gila abang, dan awak nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua tenaga kerja Melody, kepada mereka yang saya dah bertukar 4-5 producer sebelum ni, dan saya rasa macam saya terhutang budi kepada mereka, dan awak juga terhutang budi kepada semua yang menyokong awak dan menyaksikan rancangan Melody. I love you all, dan tiba masanya untuk saya lepaskan program ini kepada orang yang lebih layak. Ya Abang Awal, tahu tak Abil, kita orang setiap minggu, sebab kita orang ni kan together kan, setiap minggu kita orang akan macam Abang Awal pakai baju warna apa? Abang Awal pakai baju warna apa? And then setiap minggu kalau dekat studio tu kita akan macam abang dengan adik lah relationship kita dengan Abang Awal ni. Bila setiap minggu dah tidak lagi bersama Awal, tak apa abang, kita akan bersama di social media, IG live, tapi jangan saman kita
Okey, Cik Apil, satu lagi soalan. Apa dia, Cik Awal? Apa yang Cik Apil akan bawakan pembaharuan dalam melodi ni? Okey, macam Cik Abil, semua orang tahu Cik Abil seorang pelakon kan. So, Cik Abil akan cuba selitkan watak Cik Abil seorang pelakon untuk mengacarakan melodi. Mungkin setiap minggu ada idea yang berbeza untuk menarik perhatian dan Cik Abil akan cuba untuk menyampaikan sesuatu tu yang I cuba sedaya upaya untuk tidak menyakiti hati siapa because I memang tak ada musuh dengan siapa pun kan. Jadi, I nak sambung apa yang cara Cik Awal dengan Cik Jana bawa untuk melodi, I akan sambung legacy tu insyaAllah. Dan I harap korang pun dapat doakan I dan semua dapat mendoakan untuk Abil meneruskan melodi ni dengan baik. Wish me luck guys. All the best. Okay. Thank you Abil, thank you. Thank you Abang Awal, bye Abang Awal. Dan thank you kepada penonton Melody. Kita dah habis kan? Kita dah habis penghujung kan? Kita nak thank you kan Abil je lah pengacara. Kita yang kena keluar daripada rancangan ni. Oh ya ke? Tapi sebelum itu, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda buat kali terakhir ni Jana. Nabila Huda, izinkan kita orang ya. Silakan. Buat kali terakhirnya Jana, kita akan sebut benda ni yang kita akan rindu sampai bila-bila. Betul. Tingkatkan prestasi. Kurangkan kontroversi. Dan berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum dan... Untuk kali yang terakhir, bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi sekiranya kita berkesempatan dan diberikan jodoh yang panjang sehingga kita bertemu lagi dalam rancangan yang lain. Yang lain. Okay. Bye guys. Over to you, Nabila Huda. Over to you. Bye. For the last time. Waktu terasa semakin belas. Baik, sampai di sini sahaja. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Bagi pihak penerbit Adit, Abdullah dan seluruh tenaga kerja Melody, selamat berhujung minggu. Jaga diri, lindung diri, sayangi diri. Saya Tabah Syazwan Osman. Jaga diri, hiasi pribadi, jadilah insan yang terbaik. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada